dalam muka surat 79. Okey, Ustaz share kat sini. Okey, nampak ya semua? Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Umairah seorang je jawab, yang lain tak jawab ni. Tu dia. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan pengatur caraan komputer. Ni, muka surat ini dia cerita, dia cakap tentang apa. Atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Pengatur caraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Okey, baik. Atur cara komputer, apa makna atur cara komputer? Ada baru masuk ni. Ada baru masuk ya. Okey. 10 orang semua. Atur cara komputer, baik. Atur cara komputer. Atur cara komputer ialah arahan, urutan arahan. Step by step. Urutan tu step by step lah. Urutan arahan berkod. Berkod tu maksudnya dia dah siap setting. Siap setting apa tindakan yang perlu dibuat oleh sesuatu perkakas tu. Mengikut apa yang telah kita setting lah. Kita codekan. Maksudnya kita codekan tu kita setting lah. Kita settingkan. Atau cara membolehkan data komputer diproses mengikut apa yang kita nak. Contoh kan peti ais ni kan. Dia ada data dia. Dia ada data atau cara dia. Macam mana data atau cara dia. Contoh lah kan dia berfungsi macam mana. Contoh peti ais kita set suhu 20, kita kata 18, suhu 18 kan. Dia akan running, akan hidupkan sistem dalam peti ais ni supaya menghasilkan suhu sehingga 18 darjah Celsius. Kemudian apabila sampai suhu 18 ni, dia akan stopkan running tu. Dia akan stopkan pengoperasian alat-alat dalam peti ais ni untuk menyejukkan peti ais ni. Dia akan stopkan operasi mesin ataupun mesin lah untuk menyejukkan peti ais ni. Apabila suhu tu berkurangan balik, dia akan running balik. Dia akan hidupkan balik supaya dapat kekalkan suhu 18 seperti yang kita dah setting, yang kita dah codekan. Tu yang maksud berkod. Setting bahasa Inggeris. Bahasa Melayu yang kita codekan, yang kita codekan, tetapkan. Okey. Pengatur caraan pula ialah set arahan mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Yang tadi atur cara ialah atur cara. Atur cara ialah arahan berkod. Kalau pengatur caraan pula set arahan yang mengarahkan, iaitu pengatur caraan ialah set arahan. Maksudnya setting yang kita dah buat, yang kita nak buat, yang kita setting yang kita buat. Setting yang kita buat apa benda? Setting yang kita buat contoh peti ais tadi kan. Kita settingkan ia 18, suhu dia 18 darjah Celsius. Itu ada set arahan yang mengarahkan komputer atau yang mengarahkan peti ais tadi melakukan sesuatu tindakan. Kita setting 18 darjah, dia pun buat arahan, dia arahkan supaya dia running peti ais tu running menjadi suhu 18. Yang atur cara komputer tu ialah arahan yang kita arahan berkod dalam perkakasan komputer. Maksudnya sistem arahan tu, sistem kod tu yang ada dalam peti ais tu. Apa dia sistem dia? Sistem dia ialah menyejukkan bagaimana nak operasi, berapa dia punya ni. Dia boleh operasi peti ais ni, contoh dia boleh operasi
boleh buat panas, iaitu suhu, kita katakan suhu 30 darjah Celsius sehingga ke bawah, iaitu ke sejuk, iaitu dia boleh pergi ke, kita katakan dia boleh pergi ke 16 darjah Celsius. Itu adalah sistem dalaman, iaitu sistem yang arahan yang berkod, urutan arahan berkod tadi. Ada dalam tu dah sistem, dalam sistem peti ais. Kemudian pengaturjaraan ni ialah kita settingkan, kita kodkan, kita arahkan sistem dalam peti ais tu untuk disejukkan berapa darjah, antara 30 hingga 16 tadi. Mungkin kita akan buat 18 darjah Celsius. Gitu. Kena faham sikit lah, kena berfikir sikit kan. Okey. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan kegunaan atau cara komputer pada perkakasan elektrik di ruang dapur. Berdasarkan gambar kat atas tu, dia kata nyatakan kegunaan atau cara komputer. Atau cara komputer kalau di peti ais, untuk menyejukkan peti ais kan. Kalau di microwave adalah untuk memanaskan makanan ataupun memasakkan makanan dengan beberapa suhu dan juga beberapa masa ketika kita boleh buat kat sini kan setting. Okey, contoh 2 minit. 2 minit. Siapa yang ustaz selalu juga naknya wife ustaz kan, dia masak ikan bilis kat dalam ni je. Masuk dalam pinggan yang boleh masuk ke dalam microwave. Lepas tu letak ikan bilis dah basuh siap, letak ikan bilis, letaklah sikit minyak kan, gaul-gaul dengan minyak. Contoh kalau minyak matahari ke, boleh juga minyak kelapa sawit, ataupun minyak matahari ke, minyak sayur-sayuran ke, gaul sedikit dia agak lembab dengan minyak tu. Masukkan dalam sini, buat kalau contoh kalau segenggam ikan bilis tu, mungkin kita kena buat 3 minit setengah. Kalau sikit kurang pada segenggam tu, kita buat 3 minit. Kalau ciput sangat sikit sangat kan, biasa segenggam. Segenggam tu buatlah 3 minit ke, try buat 3 minit ataupun 3 minit 20 saat. Dia cepat je, dia memang jadi rangup lah ikan bilis tu. Tu contoh kita nak kan, kita setting berapa suhu dia. Suhu dia ni untuk microwave yang 800 darjah. 800 watt. 800 watt. Kalau yang 1200 watt, dalam seminit 25 saat. Seminit suhu gitulah, seminit 15 saat. Kalau microwave yang 800 watt tu, 3 minit. 3 minit ya untuk ikan bilis tu. Contohnya kan. So kita tengok situ. Dia punya tu, kita setting masa dia. Begitu juga dengan dapur. Periuk elektrik ni pun sama. Periuk elektrik ni kita ada yang canggih-manggih sikit yang pressure cooker kan. Pressure cooker elektrik. Dia nak masak apa pun boleh. Dia boleh setting berapa tekanan, berapa suhu, berapa tekanan, berapa lama untuk masak. Kita boleh setting, maksudnya kita tekan, kita setting berapa minit ke kita nak, 35 minit contoh kan. Ataupun periuk nasi biasa pun sama juga. Periuk nasi biasa, dia je lagi senang. Just masukkan nasi semua kan, masukkan beras, air, kemudian touch je, tekan je on, dia automatik dia sendiri akan kerja kan. Maksudnya dia masak, dah betul-betul pula tu, dah masak betul-betul, dia akan off sendiri. Tak ada sampai hangit ke apa ke, tak ada kan. Itulah dia dah ada kod. Dia ada sistem data ataupun atau cara komputer di dalam periuk nasi tu. Dia akan off sendiri. Mengikut keadaan nasi tu dah masak. Tak ada, kita tak jumpa lagi periuk nasi dia masak nasi, belum masak nasi lagi dia dah off. Tak ada kan, kecuali periuk nasi tu rosak. Kalau ada yang berlaku gitu, periuk nasi tu rosak lah. Ataupun kita masak nasi dah hangit, dah rentung lah, baru dia off.
Pun tak ada juga. Kalau ada jumpa gitu yang rosak lah tu. Periuk nasi rosak lah. Tapi kalau yang normal punya periuk nasi tak ada sampai perentung, tak ada sampai tak masak kan. Elok-elok je masak. Ni apa benda ni pula ni? Tempat air ke apa? Air ke aiskrim? Mesin buat kopi. Coffee maker. Coffee maker nama dia. Sama juga coffee maker ni kan. Kita pergi kat luar pun ada yang masukkan duit je kan. Dia tulis berapa ringgit? RM2, RM3. Kita pun masukkan duit. Lepas tu tekan pilih menu kan. Tekan pilih menu. Elok-elok pula dia keluar cawan. Dia keluar air panas. Dia keluar gula. Keluar susu. Creamer. Keluar apa kopi. Kalau mocha. Mocha tu dia ada pula bahan campuran antara Milo dengan apa benda kan. Kopi. Ataupun apa lagi dia selain mocha apa benda lagi. Macam-macam kita tengok kat luar tu kan. Tekan je, tekan button maksudnya dia siap dah buat. Kita tak perlu kita kacau lagi dah. Tak perlu kita kacau letak gula ke apa ke, tak ada. Just masuk duit je, tekan, tunggu, siap, ambil minum. Terus, macam tu. Nak sejuk ke, nak panas ke, semua dia boleh buat kan. Itu dia. Lepas tu mesin basuh ni sama juga. Mesin basuh ni pun masuk je kain. Senang kan. Masuk je kain, masuk sabun. Lepas tu tekan button. Tekan setting, set berapa lama untuk kain apa semua kan. Dia ada menu kain apa, kain cotton, kain keras, kain macam jean. Lepas tu kain apa, jenis kain yang macam tebal, kapek ke apa lagi, toto ke. Semua dia ada menu. Lepas tu nanti kita tekan-tekan je. Lepas tu dia pilih pula berapa kepanasan kita nak basuh panas, basuh sejuk ke. Lepas tu kita nak spin dia berapa kelajuan. Setting je, tekan-tekan je. Dia akan ni sendiri kan. Sekejap. Ni dia. Ada masuk lagi. Okey, alhamdulillah ada masuk lagi. Bagus. Tahniah yang dah masuk kelas ni. Yang baru masuk pun tahniah juga. Okey, baik. Maknanya semua tu senang untuk kita benda-benda macam ni. Kalau contoh orang dulu kan, orang dulu nak basuh kain, Masya Allah, memang nampak susah lah. Kita nampak memang susah lah. Dan kita rasa kita tak sanggup lah buat. Kan? Ustaz pun rasa tak sanggup nak buat. Kalau dulu kala, bila sebut kala tu zaman Jepun dan sebelum Jepun tu. Tahun awal, tahun 1900 kan. Dan sebelum tu dia orang ada pakaian tak? Malaysia ni yang mungkin ada selai sepasang gitu, dua pasang gitu je kot. Sebelum tu mungkin ada. Mungkin tak ada. Kalau ada pun, kalau yang perempuan kalau ada pun just kain sarung je pakai. Yang lelaki pun kain sarung je pakai masa tu. Lagi susah, tak ada pakaian kan. Tak ada nak pakai macam kita sekarang ni, orang dulu. Sebab apa tak ada pakaian nak dia buat. Macam Ustaz ingat lagi, Atuk Ustaz, dia hidup dari zaman sebelum Jepun. Masa tu, dia buat sendiri kain. Kain ni buat sendiri untuk jadikan baju, untuk jadikan baju pun simple je dia buat. Kalau perempuan, macam baju kurung kedah, gitu je dia buat. Kalau lelaki pun lebih kurang sama gitu juga. Dan kebanyakan lelaki tak pakai sangat baju, just pakai kain je. So nak buat kain tu macam mana? Nak buat kain tu dia orang tanam pokok kapas tu. Tanam pokok kapas. Pokok kapas tu lah. Dia ambil buat sendiri pintai-pintai jadi benang. Lepas tu nanti dah siap jadi benang, dia akan buat pula sulaman. Disulam jadilah kain. Dah siap jadi kain tu, berapa lembaran kain jadi lembaran kain, melalui cantum jadilah kain macam kain pelekat, macam kain batik tu kan dipakai macam tu. Dulu susah. Dan kain tu dia nak basuh, dia orang nak basuh bukannya macam kita. Dia orang pergi sungai, pergi basuh, celuk-celuk, ketuk-ketuk, tepuk-tepuk dengan tangan lah, macam-macam. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee tu kan, yang gambar hitam putih tu macam tu lah. Kita dulu, rakyat Malaysia dulu. Macam tu lah, itu pun yang dah moden.